Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Para penonton yang dirahmati Allah. Dar'ul mafasidi khairun min jalbil masalih. Berarti menolak keburukan adalah lebih baik dari menarik kebaikan. Ia adalah satu daripada kaedah asas ilmu perundangan Islam, di mana setiap mukmin dikehendaki menjadikan kaedah ini pertimbangan dalam membuat keputusan, sama ada untuk diri sendiri, keluarga atau masyarakat. Ia bertujuan untuk menghindarkan sebarang bahaya yang mungkin timbul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bermaksud, dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Surah Al-Ahzab ayat 51. Musibah dalam kehidupan berbagai bentuknya, sama ada ia kesan dari perbuatan atau tindakan manusia, seperti peningkatan suhu panas dunia, wabak penyakit kerana kegagalan menjaga kesihatan, atau bencana alam dan sebagainya. Kita wajib percaya jika telah berlaku, ia adalah satu takdir yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai hambanya, kita tidak boleh berpeluk tubuh dan menyerahkan diri kepada takdir semata-mata. Perjuangan baginda Rasulullah menjadi lebih mudah jika semua diserahkan kepada takdir. Tetapi apa yang berlaku ialah baginda berusaha. Baginda berusaha gigih mengembangkan dakwah dengan sokongan padu para sahabat, sehingga menempuh kejayaan demi kejayaan yang tiada tandingannya dalam sejarah peradaban manusia. Kini dunia sedang berhadapan dengan ujian getir. Wabak COVID-19 yang bermula di Wuhan dengan pantas menyeberangi serata benua. Lebih ratusan ribu telah dijangkiti dan belasan ribu juga telah menjadi mangsa dari penyakit ini hingga meninggal dunia. Kita tidak tahu sama ada kita akan dijangkiti, atau anggota keluarga, atau teman-teman kita, atau ia akan terus merebak serata negara. Moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kesan yang ditimbulkan kepada ekonomi dunia, berbilion dolar kerugian kepada para peniaga, dan menurunkan kadar GDP yang menjadi ukur tara kemakmuran sebuah negara. Hal yang sama dialami kepada keluarga yang bergantung kepada pekerjaan sendiri karena kurangnya penumpang dan pelanggan, dan penyedia khidmat yang mengatur acara-acara keramaian. Wabak yang menular dengan pantas
perlu dibendung dengan berbagai cara. Tidak terbatas kepada usaha untuk membenteras dan merawat, malah perlu dipertingkatkan usaha menyedarkan bahaya ini kepada anggota masyarakat agar mereka terhindar dari penyakit dan menyelamatkan diri dari menjadi mangsa COVID-19. Semua pihak, termasuk para asatidzah, perlu bersatu untuk mendidik masyarakat dari fahaman yang bergantung kepada doa semata-mata tanpa usaha. Kita sadar doa itu amat penting, dan doa yang boleh kita dapati dari YouTube bersumber dari hadis-hadis Rasulullah, disampaikan oleh guru-guru agama, sama ada tempatan atau para ulama dan kiai dari negara-negara lain. Khawatir juga bila ada seruan hanya dengan doa dan bacaan tertentu, penyakit boleh dihalau hingga mengabaikan usaha. Golongan agama selalu dikatakan pencorak pemikiran masyarakat. Mereka dihormati dan memainkan peranan para rasul. Seperti hadis yang berbunyi, Al-ulama'u warasatul anbiya. Bermaksud, ulama adalah pewaris para nabi. Peranan para nabi atau rasul perlu diteruskan oleh mereka yang berilmu. Para rasul tidak pernah berbeza dalam dakwah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jalan inilah yang perlu terus dijejaki oleh para ulama, menjunjung amanah dengan gigih. Wabak yang berkembang pesat ke seluruh dunia tidak mengenal etnik bangsa, agama, dan taraf hidup, dari masyarakat biasa sehingga selebriti, pemimpin politik, miskin dan kaya, semua telah menjadi mangsa. Kerana itu tidaklah sensitif jika dikatakan hanya masyarakat atau etnik tertentu saja yang akan diserang penyakit ini. Virus menjangkiti seseorang tidak mengambil kira warna kulit dan keyakinan hidup beragama seseorang. Saudara-saudara penuntun, kita perlu menghargai setiap sumbangan yang diberikan oleh para petugas yang bertungkus lumus di klinik-klinik atau di hospital, yang terdiri daripada orang pertama menyambut kedatangan pesakit, kepada jururawat, hinggalah para dokter. Demikian juga mereka yang ditugaskan untuk mengesan dan memantau mereka yang dikendaki berada di rumah. Kesemua mereka adalah para petugas di barisan hadapan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan. Namun, mereka tetap terus berjuang untuk membantu dan melaksanakan tanggung jawab dengan tekun, meskipun mendedah diri kepada risiko. Semoga mereka terus sehat dan tabah, kerana terdapat laporan dari luar negara ramai petugas seperti mereka yang meninggal dunia. Ia bukanlah satu tugas biasa. Usaha mereka perlu disanjung dan penghargaan terhadap mereka perlu diberikan.
Bukan sebaliknya, dengan menyisihkan mereka dan menganggap mereka juga sebagai wabak yang patut dijauhi. Ia adalah suatu tanggapan yang salah dan hanya merendahkan diri sendiri kerana sentimen atau kerana kejahilan diri. Sikap meremehkan tugasan murni mereka boleh melemahkan semangat. Mujur ia segera dibendung dan ramai yang tampil dengan memberikan berbagai sokongan. Di samping memberikan mereka kuntuman bunga, makanan dan sebagainya. Alhamdulillah, masih ramai di kalangan kita yang bersifat rasional dan ia suatu yang membanggakan. Karena para petugas tidak bersendirian dalam melaksanakan tanggungjawab yang berat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Bermaksud, sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah. Pengajaran dari hadis ini menunjukkan bahawa kita wajib berterima kasih kepada sesiapa yang telah melakukan kebaikan, sama ada secara langsung kepada diri kita atau kepada orang lain atau kepada masyarakat seluruhnya. Ulama-ulama fiqh menjelaskan bahawa hukum bersyukur adalah wajib karena ia punya kaitan dengan menghargai nikmat kurniaan Allah. Tidak mahu menghargai nikmat yang dikurniakan Allah dianggap sebagai kufur nikmat. Juga mereka yang tidak menghargai nikmat atau mereka yang tidak menggunakan nikmat sesuai dengan perintah Allah. Demikian indahnya ajaran Islam. Hanya dengan melahirkan terima kasih dapat meningkatkan semangat dan merapatkan lagi hubungan sesama insan. Ia juga tidak bererti bahawa setiap perbuatan atau kebaikan yang dilakukan mengharapkan sanjungan. Kerana sikap ini boleh mengalihkan perhatian dari kebaikan yang dilakukan hingga menjadi bangga diri dan merasa dirinya amat penting. Ini memungkinkan terhapusnya sifat ikhlas dan boleh merosakkan matlamat sesuatu amalan. Melihat perkembangan wabak ini, kita akan merasa gerun, terutama setelah mendengar sendiri atau membaca tulisan mereka yang telah sembuh. Mereka merasakan seperti mati hidup kembali setelah bertarung dalam unit kawalan rapi atau ICU. Mereka tidak sedarkan diri berhari-hari, tidak tahu siang atau malam, sehinggalah pulih seperti sedia kala. Semua anggota masyarakat mestilah bersama bergerak seiring jalan untuk menyelamatkan setiap warga dari menjadi mangsa wabak, kerana menjaga nyawa adalah matlamat hukum syarak ataupun maqasid syar'iyah. Sedang menjaga kesihatan adalah sebahagian dari tanda mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la darara wa la dirar. Bermaksud, jangan membahayakan diri dan
membahayakan orang lain. Ya Allah, lindungilah kami dari apa jua bahaya. Lindungilah keluarga kami. Juga lindungilah semua warga negara tercinta ini. Dan hapuskanlah ya Allah wabah ini dari permukaan bumi yang Engkau cipta. Kurniakanlah kepada kami kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.